Ya. Satu. Ya. Yes. Oh. Ya. Okey. Ya, yes. Satu soalan dan pandangan yang kena dengar dan kena bagi jawapan. Okey. Baik, pertama kena faham macam nilah, pasal kita dari segi kaedah Islam, kita mesti faham Islam mengikut kaedah Islam. Dengan faham Islam mengikut apa yang kita nak faham, mengikut Islam acuan kita. Itu satu benda nak sebut awal. Baik. Jadi kaedah kita di atas sempadan masalah patung dan sebagainya, benda yang haram adalah haram, itu jelas lah. Saya nak sebut tan jelas tu dulu. Cuma macam mana kita nak mengatasinya itu. Itu teknikal. Itu yang kalau nisbah saya baca tadi tu, saya sebut tu, itu adalah nak sebut hukum. Friend, unfriend. Tapi dari segi teknikal pelaksanaan dia macam mana? Sebelum unfriend, it's supposed to you talk, slow talk dengan dia lah kan. You nasihat dia lah. Kenapa begini? Apa kau minat muzik? Muzik ni kau tak tahu ke salah? Kau tutup dulu, kita sembang elok. Dia jalan. Okey. We should expose what we must do kan. Itu kalau sebut atas orang Islam macam itulah. Even kepada orang kafir, sepatutnya kita dah long time berkawan dengan ni. Sepatutnya kita dah ajar dia masuk Islam dengan kita. Sepatutnya. Jadi cuma kita kita punya knowledge dengan Islam pun ni baru nak belajar sikit dengan itu. Okey, macam mana pun nak sebut sempadan kita yang jelas, Islam adalah kafir adalah kafir. Di atas prinsip lakum dinukum waliyadin. Memang jelas benda tu dalam kaedah syarak. Saya nak sebut yang jelas adalah jelas. Cuma macam mana kita nak apply dalam kehidupan kita yang dah majmuk ni. Tapi tetap yang haram adalah haram, yang halal adalah halal, yang kufur adalah kufur. Jadi macam mana kita tambah pula apalah kena pergi kursus ke apa ke sekali kita macam-macam kan. Tambah pula kalau pegawai kerajaan saya tahu sangat Saya pun pernah duduk sekolah kerajaan juga dulu. Pergi periksa apa lelaki perempuan masuk satu kereta selama je, biasa je, tak adalah nak tengok mahram apa, tak ada kira dah waktu tu, semacam je. Tambah kalau sebagai pegawai polis, saya ada mak belakang saya, dia polis perempuan escort. Ni escort mak belakang saya kat Cemur ada seorang. Escort lah. Escort sama ada penjenayah ke, escort polis ke, escort VIP person ya. Kalau perempuan escort dia perempuan. Yes, okey. Okey, terima kasih atas information tu. Cuma nak sebut gini, macam mana pun dia atas escort, dia ada peraturan mahram tak mahram tu satu Kemudian peraturan musafir tak musafir, mesti bersama dengan dia mahram apa. Dia ada peraturan syarak yang jelas itu. Jadi mana yang tak betul dengan syarak tu tetap tak betul lah. Nak sebut itulah. Cuma macam mana kita nak selesaikan dia. Kalau kita dah kata I cannot enter your car because there is salib there. Ada salib tu asuai kan. Jadi macam mana cara kita nak bercakap dengan dia? Saya nak sebut gini lah, itulah dari segi kaedah memang benda tu jelas. Cuma macam mana nak bercakap tu pandai kita. Dan sepatutnya tu yang saya sebut, sepatutnya kita dah dakwah dia dan dia faham prinsip kita. Dia sepatutnya macam mana kita punya perasaan, kita nak jaga hati dia supaya jangan terguris. Boleh bahasa gitu tak? Dia pun sepatutnya kena jaga hati kita jangan terguris. Sepatutnya itu lebih aula daripada kita jaga dia. Pasal sepatutnya dia kena tahu agama kita, bukan kita kena hormat agama dia. Pasal Islam adalah yang paling tinggi. Islam is the true religion. Jadi disebut cuma kita tak bagi information kat dia. Jadi kalau kata memang kita boleh bagi information, masuk kita cerita kat dia satu. You are Christian? Yes. Is it Christian? Can you tell me about your God? Katalah kita nak cakap itu, cakap orang putih ke, cakap apa ke, Islam tu ya, cuma sikit punya orang putih lah. My God is three, Trinity, 3 in 1, apa disebut. Please ensure yourself get information, argue her. Dengan apa pahaman dia, boleh cerita kat dia, tak boleh bercakap, bagi
pendrive ke apa, Dr. Zakir Naik punya, you see this video. Tak boleh, surf YouTube, then we discuss again lah. Tu tanya dia, what's your pandangan about the doctor speech? Apa dia sebut? Macam tu lah lebih kurang kan. Dia punya long term ni untuk dakwah tu. Jadi apa yang kita sebut batas-batas berkawan, unfriend tak unfriend tu, setelah selesai semua tu, macam mana? Unfriend. Yes. Ya. Yang tu proses yang sepatutnya. Macam mana pun nak tanya gini. Berapa orang buat kerja tu? Berapa orang yang buat kerja macam tu? Faham saya tanya kerja apa tu? Kerja bercakap, kerja berdakwah, kerja nasihat, yang kita pun ada information, yang kita nak share information tu supaya dia dapat macam mana kita tahu, macam mana kita takwa, macam mana kita beriman, dia pun takwa dan beriman dan tahu macam mana dengan kita. Berapa orang buat itu? Pula tu memang disebut ke depan ni. Macam mana pun saya dah sebut, saya jawab soalan tu. Dari segi kaedah nak sebut benda tu jelas lah. Sepatutnya dia yang kena hormatkan kita, dia kena tahu sensitiviti kita. Kalau katalah dia tahu kita tak boleh makan babi, dia mesti alert dengan babi tu. Dia tahu kita orang Islam alert dengan patung, dia mesti patung je, oh I'm sorry lah, patung dia ambil, dia longgok nampak dia. Macam mana dia tahu kita alert dengan arak, dia mesti arak je, oh I'm sorry lah, you are Muslim, I forgot about it lah, I'm sorry lah. Dia boleh melantah tu, oh I'm sorry lah, you are Muslim, oh dia buat astaghfirullahalazim, I'm sorry lah. Pasal apa? Dia tengok kita punya akhlak macam tu. Astaghfirullah, I'm sorry lah. Oh, should you go something lah. My house, a lot of botol arak, the mini bar in my house. I'm very sorry, I cannot. You don't enter my house lah. You will angry with me lah. Because tambah pula kata I am a peminum arak ke apa kata itu. You will angry with me lah. Dia tahu kita punya sensitivity. Sepatutnya macam tu dia. Okay. Macam mana pun nak sebut, di sebelah kita dakwah, cari jalan lah macam mana nak bercakap dengan dia. Rasanya saya dah sebut dari si prinsip macam mana nak melaksana betul-betul tu, isap pandai-pandai je, take care of yourself lah. Saya sebut gitu lah. Sama dia nak terus friend dia, unfriend dengan dia, tapi adakah misi kita yang sepatutnya kena bercakap tu, kita dah bercakap. Pasal kita kalau nak sebut dalam prinsip ni, kita boleh lah masuk tokong saja-saja, masuk tokong boleh tak? Kalau ada kawan kita lah yang Chinese person ada Hindus kan person, kita come to our temple lah, you visit our temple, I will tell you about our religion. Boleh pergi tak? Boleh pergi tak? Bagi excuse kat dia, macam-macam excuse tak pun, no, I will not go to your temple, you go to our mosque. Macam mana dia alert, dia tak mau pergi kat mosque kita, macam tu kita kena alert, tak boleh pergi kat temple dia. Macam mana pun kalau kata dia sebut itu, kita boleh dakwah dia. Satu hal, boleh dakwah, pergi untuk bagi speech, bagi dia faham. Okey. Kalau tak boleh buat macam mana? Kalau dengan sebab pergi tu ada beberapa masalah kat situ. Pertama, kadang-kadang kita yang rosak. Satu. Ataupun kadang-kadang kita ada orang merosakkan image kita dengan sebab kita pergi situ. Dua. Ataupun kalau sebut tadi, kita tak rosak, bahkan kita boleh tarik orang yang rosak tu supaya betul. Bahkan tokong tu kita boleh ubah dia jadi masjid. Yang mana kena runtuh-runtuh lah. Yang mana biar bangunan tu, biarkan dia jadi masjid, jadi surau tu. Siapa owner dia? Sampai owner dia masuk Islam, owner dia wakaf untuk jadi masjid, buang semua patung. Sikit macam tu lah nak sebut nasi prinsip dakwah. Sepatutnya macam tu. Cuma berapa orang boleh buat itu? Jadi saya tak syarah sebenarnya teknikal itu. Jadi saya duk cerita tentang masalah bid'ah dan fasik. Saya nak sebutkan prinsip apa dia fasik, apa dia bid'ah. Dan di situlah kita akan ada istilah friend, unfriend. Jadi saya syarah tu je sebenarnya. Jadi I'm very sorry lah kalau ada tersilap faham kata jumpa unfriend terus. Jadi terlalu rigid, terlalu macam ekstrim apa seumpama itulah dengan orang-orang macam ni. Dari segi pendekatan, you make it yourself lah kan. Tapi saya sebut ni prinsip, saya nak ajar apa prinsip macam mana. Jadi saya ajar prinsip je lah. Jadi teknikal masing-masing cari jalan. Dah tahu prinsip ni, macam mana nak buat. Macam mana pun kita cuba perhabiskan ayat tu tengok. Macam mana pun dia nak kata, bila ada istilah fasik, bid'ah. Jadi kalau disebut fasik bid'ah ni, khusus kepada nisbah orang Islam lah. Nisbah dia buat benda yang salah dalam bab agama, tak mau sembahyang, tak tutup aurat. Jadi kalau kita tak tutup aurat, kita just unfriend dengan dia, nanti dia biar gitu kan.
Cuma bila kita friend tu, ada tak selama kita duk friend ni, kita bimbing dia supaya dia taat? Kalau ada, bagus. Bahkan dekati dia sampai dia sayang dengan kita, sampai dia nak knowledge pada kita. You tell me about hijab lah, I don't want to know about hijab lah, please lah. I like your talk lah. Dia minat dia. Okey, bagus. Alhamdulillah. Doakan untuk dia, cakap dengan dia elok. Bagi dia buku apa yang sepatutnya kena bagi, CD apa seumpamanya, supaya dia akan jadi friend dengan kita. Hard to best. Jadi bukan kita terkesan dengan dia, dia kesan dengan kita. Kalau boleh bagi itu best. Itulah Rasulullah, itulah sepatutnya orang Islam, baik lelaki baik perempuan, itu tugas kita. Orang terkesan dengan kita, jangan kita terkesan dengan orang. Kita pakai tudung, kawan dengan orang tak pakai tudung, kita buka tudung. Tidak. Ni kita pakai tudung, bahkan pakai hijab lagi, pakai burdah lagi, pergi tempat orang tak pakai burdah, sampai orang semua pakai burdah kan sebab kita. Kalau tak boleh jaga kat tu, kita pakai tudung, kita pergi campur tempat orang, nanti kita buka tudung. Kita kena tak jaga diri kita? Mana bagus? Friend ke unfriend? Bila friend dengan dia, kita buka tudung. Bila unfriend dengan dia, kita boleh jaga tudung. Nak buat apa? Unfriend. Pandai tu buat jawapan. Kalau kita orang semua tak pakai tudung, kita kawan dengan dia, nanti dia orang semua pakai tudung. Dia tak Islam, kita kawan dengan dia, semua jadi Islam. Okey. Cuma itulah kita takut tak tunai tanggungjawab tu lah. Okey, itu yang dia nak sebut tu. Atas kita bicara ni unfriend tak unfriend semua ni, dia tak dasar bidah, fasik, kita unfriend dengan dia. Jikalau ada tersembunyi sekalipun fasik dan bidah itu tersembunyi. Maksudnya dia tak buat depan kita. Tapi kita tahu dia ni di belakang kita macam-macam hal tak elok, depan kita warak komen. Bila bahasa warak tu, maksudnya dia nampakkan dia baik, dia bagus, tapi belakang kita ada benda tak bagus yang dia buat. Sekalipun ada benda tersembunyi, dari segi kaedah teknikal macam tadi lah, dah tahu benda tak elok dia buat, macam mana nasihat dia. Dengar kata engkau ni peminum arak tegar, mana awak tahu? Saya tak tahulah, tak tahu, tapi kalau awak ada buat, berhentilah jangan minum. Harap tu, kalau hukum Islam awak boleh kena sebat. Kali awak minum sabit kesalahan 40 kali rotan tu. Kalau kau tak tobat, mati macam ni, mati dalam buat dosa besar. Kalau kau iktiraf benda tu haram, dosa je. Tapi kalau kau kata halal, kau mati kafir. Pasal kau halalkan benda haram, murtad, masuk neraka, kekal abadi, tak keluar lah dari neraka. Walaupun kau asal buat dosa, tapi jangan tak tahu boleh jadi kufur bila kau halalkan benda tu. Tambah pula, engkau minum, kau kata tak apa. Pasal apa? Aku minum sikit je, aku minum tak mabuk. Yang haram ni bila mabuk, maksudnya kau telah halalkan dalam kapasiti sikit. Sedangkan sikit ke banyak tetap haram. Tapi kau dah halalkan, aku minum sikit je, aku minum tak tahan mabuk. Yang haram ni bila mabuk, kau telah menghalalkan benda haram. Masa tu murtad, wajib syahadah lain. Sedangkan kau tak syahadah, kau tak mengaji. Nak sebut tu batas-batas ilmu yang kena jaga. Macam mana pun saya nak sebut tadi, kalau ada benda tersembunyi sekalipun, kita tahu ada benda salah dia buat, nasihat dia, bila nasihat dia ubah lah, tak ubah, apa nak buat? Unfriend dengan dia. Sikit nak sebut ni, apa tujuan unfriend? Okey, dari sisi doa bagus. Macam mana nak sebut gini, antara kenapa kita unfriend tu, supaya biar dia terasa hati, biar dia terluka, biar dia terasa bahawasanya kita tak kawan dengan dia. Lepas tu dia nak kawan dengan kita, dia tanya, why you unfriend with me? I unfriend you because sebut lah. Dah sebut selalu dah macam ni, tapi tengok you masih dalam tahap lama, you masih tak semayang, you masih tak tutup aurat, you masih minum arak, you masih perokok tegar, you masih macam ni, you masih macam ni. So I buat decision, baik I kawan dengan orang lain lah. I make busy with somebody else. I buat busy dengan you, buat busy lah, tak ada manfaat. You pun tak jadi baik, I pun tak dapat amal jariah. Baik kawan dengan orang lain, orang ni lagi bagus, dia nak dengar I punya speech, dia pun nak jadi baik, dia pun minta nasihat kat I, baik kawan dengan dia. I'm friend with you lah, wasting time. Katalah gitu, agak-agak dia terasa hati tak? Terasa hati, bagus. Kalau tak rasa hati, selalu pun kita dah nasihat dah, dengar tu. Selalu pun nasihat dah, kita doa belakang. Kalau nak on juga, maksudnya mulut tak boleh berhenti bercakap.
Pasal kita duduk sebelah kan. Duduk sebelah. Kalau duduk sebelah, kalau berkawan, mulut tak boleh berhenti bercakap. You ni tak pakai tudung lagi. Buah pun kalau kita beli bungkus, kita nak beli yang bungkus ke yang buka? Mesti walaupun bungkus tu tak tahu boleh elok tak elok, tapi buka bungkus dulu kan. Kita nak cari bungkus yang dah buka, kita dah tak mau. Pasal apa? Keling dah pegang, Hindu dah pegang, Siam dah pegang, Melayu dah pegang, orang banjir pegang, orang tak banjir pegang, semua pegang. Jadi kita nak buka, tak pegang gitu. Yang tak buka gitu, yang orang tak tengok gitu. You pun kena tutup tu lah. Baru bagus. Nak sebut tentang prinsip lah. Jadi cari jalan. Mulut tak boleh berhenti bercakap. Kalau kita punya prinsip macam ni, buih dah aku cakap, tapi duk berkawan lagi. Itulah yang kat kita jadi masalah. Nanti orang jadi fitrah pula kita. Dia tu sama je. Yang ni pakai tudung, ni tak pakai tudung. Dua-dua kepala otak seropel. Cuma yang ni pakai tudung, yang ni tak pakai tudung. Dia tak pernah rasa yang orang kawan dia tak pakai tudung, yang ni satu kesalahan. Bahkan dia pakai tudung, tak pakai tudung, sama je. Bahkan dia mengatakan itu dia punya pilihan, dia tak pakai tudung, saya pakai tudung. Ikut dia lah, dia nak pakai tudung, tak pakai tudung. Dah kepala otak dah tak betul. Sikit dengan benda macam itulah nak sebut. Kita unfriend tak unfriend tu pasal kita nak jaga agama kita. Atau rasa kabeh ayat tu. Bidah atau fasik, baik tersembunyi sekalipun. Baik. Macam mana catatan dia? Kita habiskan tu. Dobitnya, istilah dobit ni bahasa Arab lama ni. Maksudnya catatannya, dia punya apa nak sebut, definisi yang kita nak ambil di atas kaedah nak friend unfriend tu je ni. Nak berkawan tak berkawan, cakap tak bercakap je ni. Bahawa meninggal manakala kembali kepada membaikkan tu, ba tu tak berapa jelas titik dia. Membaiki bagi agama si hajir atau si mahjur, nescaya harus ia. Baik. Kaedah dia macam ni. Tinggal bercakap yang kita gunakan bahasa friend unfriend tu. Unfriend kan dia manakala, kata dia, kembali kepada membaikkan bagi agama si hajir. Bahasa Arab tu. Apa hajir? Orang yang tinggal bercakap. Hajir. Memang hajir daripada hajarah kan. Hijrah mana apa? Pindah, tinggal. Ma'al hijrah. Ma'al hijrah. Bersama-sama berhijrah. Hijrah maksudnya apa? Tinggal Mekah. Tu asal maknanya. Muhajirin. Jadi hajir, orang yang tinggal. Atau si mahjur. Mahjur si maf'ul. Apa makna mahjur? Orang yang ditinggal. Hajir kalau bercakap, kita tak nak bercakap dengan dia. Mahjur, orang yang kita tak nak bercakap dengan dia. Boleh faham? Jadi manakala, kata dia, kembali kepada membaikkan bagi agama si hajir atau si mahjur, nescaya harus. Okey, itu dia sebut dobit. Boleh faham istilah cobit, catatan tu. Maksudnya kita friend dengan dia pasal apa? Tujuan kita nak baikkan agama dia. Agama apa? Agama mahjur. Kawan dengan dia, cakap dengan dia supaya dia baik. Bila kawan, bila kawan rupanya kita terikut perangai dia. Agama kita dah tak jadi baik. Baik kita tak berkawan dengan dia, kita tak bercakap dengan dia. Pasal apa? Nak baikkan diri kita. Hajir. Dulu kita tak pernah cakap celaka kepala otak kau, katalah itu. Hawa, babi, setan, tak biasa bercakap itu. Berkawan dengan dia lekat di mulut. Elok kawan tak elok kawan? Saya sebut misal anak kita tak pernah ajar dia berasa buruk-buruk tau. Dia berkawan dengan kawan ni suka sehari je berkawan daripada pagi sampai petang. Balik-balik dia kelahi dengan dia balik dia, babi. Babi. Betul ya? Perasan tak? Kita nak buat keputusan apa? Bagi dia tinggal berkawan ke bagi berkawan? Tak. Okey, kalau jelas tu bagus. Kalau dia berkawan masih bawa balik tak? Babi. Dulu tak pernah ajar, tak pernah tengok dia sepak adik-beradik dia tau. Ni silap sikit, pak dia sepak. Pak dia tumbuk. Pak dia siku. Selagi dia ambil gelas dia empas. Ni perangai lain ni. Kita cakap dah tegur. Main mana perangai ni? Tak pernah ajar, kita tak pernah ajar ni. Padahal baru berkawan je dengan kawan tu sehari. Mesti dapat kat situ. Berkawan lagi tau. Makin teruk perangai. Apa kaedah terbaik?
Kita nak jaga agama siapa? Nak jaga mahjur ke nak jaga hajir? Kalau akhlak dia yang baik ni, anak kita yang kita dah didik elok-elok ni, kawan tu terpengaruh baik dia. Dia suka derma, dia suka cakap baik, dia pun akhlak baik. Dengan sebab tu bukan anak kita terkesan dengan orang tu. Bukan anak kita terkesan dengan kawan tu cakap tak elok, lekat babi, celaka, hawa. Bahkan dia terkesan dengan anak kita. Dia dah cakap baik, suka pendiam, tak nak cakap banyak, tak lawan mak bapak dia. Pasti anak kita jadi ejen dakwah. Bagus. Jadi kunci dia apa? Nak jaga agama. Kalau dua-dua nak kena jaga. Kalau kawan-kawan makin teruk, berhenti dulu, unfriend dengan dia, duduk ni dulu. Ya, silaturahim dari segi tak marah tu satu tu yang kata tak kena faham persis. Asal dia nak sebut macam ni ayat tu. Manakala kembali untuk membaikkan agama bagi si hajir ataupun si mahjur, apa hukum? Nescaya harus ia. Harus apa? Harus tak bercakap. Harus tak bercakap tu. Bila kita tak bercakap dengan dia, dia jadi baik. Tak pun kita jadi baik. Ataupun tak bercakap, dua-dua jadi baik. Jalan. Kalau bercakap, aku jadi tak baik dengan sebab kau pun masih kekal tak baik, dua-dua tak baik. Dia dah sebut bahasa hukum tu lah kan. Jadi manakala dengan sebab kita tinggal bercakap ni, kita jadi baik agama, dia pun jadi baik agama. Kita baik agama pasal kita tak kawan dengan dia, pasal dah tak ada pengaruh yang tak elok kan. Kalau mahjur tu dengan sebab kita tak berkawan, dia terasa hati, oh dia ni tak nak kawan dengan aku pasal apa? Oh yelah, kita kawan kelab malam, dia kawan masjid, macam mana nak kawan? Oh Allah, aku kena jadi kawan masjid lah kalau itu nak kawan dengan dia. Tambah pula dia sayang dengan kita, bila kita unfriend dengan dia, dia terkesan hati. Terkesan hati macam mana? Allah, tak ada lah orang baik-baik nak kawan aku, kawan aku semua jahat-jahat. Ini macam mana kau nak bagi kawan orang baik-baik? Engkau kena baik, baru orang baik akan kawan dengan kau. Kalau itu adalah kaedah untuk baik kan, mahjur, itu Islam mahjur. Unfriend dengan dia, jangan cakap dengan dia. Tapi kalau kata kita berkawan pun masih tak baik, ataupun dia jenis pura-pura, saya buat misal sikit masa untuk itu. Macam mana? Macam orang nak main kenduri, dia selalu sembahyang pun tidak, masjid pun tidak, Jumaat pun tak pergi, tapi bila nak buat kenduri dia buat apa? Mula berjindak pergi masjid, surau. Sagi jemput kenduri orang tak main. Waktu pergi 2-3 hari sebelum nak kenduri panggil, tengok kajian masjid, selalu tak pernah nampak. Duduk kampung ni punya lama, tak pernah nampak. Saya dulu yang macam sangat, kalau kat masjid, kalau ada orang tak pernah muka, tak pernah nampak, bila nampak je 2-3 hari datang kerap aja nak kenduri tu. Orang lain saya tak tahu, saya sebut saya ada full experience about that. Okey, tahu lah saya. Tuan-tuan semua, malam ni lepas isyak saya jemputlah semua orang masjid ke rumah saya kenduri. Habis kenduri esok tak bari dah masjid. Pangai tu apanya. Tambah yang tak pernah main masjid. Kita pergi buat apa? Pergi mamam aja. Mamam tu makan lah kan. Tambah pula dia ada besar kepala macam ni. Alah, orang masjid tu nampak aja baik. Aku jemput, panggil makan ayam aku, komun ayam aku. Aku tak pergi masjid pun, alah dia beli apa? Aku berjamu ayam semua, lapak ke bulak makan ayam aku. Oh, dia cakap besar. Unfriend dengan dia. Kalau ada jenis macam tu, ajar gitu. Kalau tidak, bahkan dia perlu bantuan kita. Friend dengan dia, ajar dengan dia, bagi dia jadi baik dengan sebab kita. Itulah ayatnya. Jadi kalau saya ada terlepas memberikan huraian dari segi tengok nasihat apa tu, sorry lah buat dia. Tapi kita nak sebut tanda dasar. Okey, rasa kita perhabis tu ayat sikit je. Dan jika tiada seperti demikian itu, kalau dia tak membawa kebaikan agama kepada hajir ataupun mahjur, maka tiadalah harus. Maksudnya tak boleh tinggal bercakap. Kalau tak tinggalkan, tak jadikan kebajikan, tak ada. Jadi di atas sempadan itu disebut istilah dobit. Kena perhati sikit ayat tu, macam mana nak jaga supaya kita ada kelangsungan untuk jadi baik, dia jadi baik. Macam mana supaya nak baikkan keadaan supaya jadi bertambah baik. Okey, rasa jelas sempadan itu.
InsyaAllah kita sambung nanti. Ini satu muhimmah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.